Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung lagi perbahasan tentang ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Jadi insya-Allah kita recap balik yang semalam, iaitu peranan as-sa'il. Ada, kalau siapa-siapa nak tanya soalan boleh. Sebelum kita masuk pada peranan mu'allil, dan kita tunggu kawan-kawan kita yang lain, kita tengok sikit tentang peranan ataupun apa yang disebut sebagai al-sa'il. Okey. Pada matan amma wazifatus sa'il, okey, kita ulang balik yang semalam. Fasalasatun al-munaqadatu an-naqdu wal mu'aradatu. Okey. Okey, al-munaqadatu itu adalah, kita ketahui bahawasanya adalah sebahagian daripada ketiga itu adalah peranan bagi as-sa'il, iaitu orang pembangkang, orang pihak opponent, pihak yang membangkang. Hazi hiya wazaif. Okey, ini adalah peranan utama yang dimainkan oleh as-sa'il, dan di bawah setiap peranan tersebut ada peranan-peranan yang kecil ataupun kita panggil sebagai peranan yang sekunder terhadap peranan yang besar tadi, seperti minta penjelasan, kemudian minta tentang perkara yang rumit, ataupun minta kepada dalil juga termasuk dalam peranan sebagai as-sa'il. Okey. Li'annahu imma an yamna'a muqaddimat dalil atau dalil nafsahu atau majlul. Okey, sama ada dia berperanan dalam menolak ataupun mencegah, yamna' mencegah tentang muqaddimat dalil ataupun dalil ataupun nafsuhu. Dan sekiranya yang pertama itu dipanggil sebagai man'un mujarradan, maksudnya dia mencegah semata-mata ataupun mencegah bisanad, maka dipanggil sebagai al-munaqadah. Okey. Wa minha, daripada munaqadah tersebut ada disebut sebagai al-halli, iaitu bila dia menentukan tempat salah, kemudian sekiranya dia menegah tersebut, manak tersebut dengan dalil, maka dia sebagai al-qasbu khairul masmu'. Okey, wa in kana sani fa in mana'a bisyahid fa huwa an-naqdu. Sekiranya dia mencegah dengan mendatangkan bukti, maka dinamakan sebagai peranan yang kedua, iaitu an-naqdu. Wa amma mana'u bila syahid fa huwa mukabarah ghairu masmu'atin ittifaqan. Wa in kana salis in mana'a dalil fa huwa mu'aradah wa in mana'u bila dalil fa huwa mukabarah. Okay, jadi kita tahu peranan yang ketiga itu adalah al-man'a bid dalil, iaitu dia mencegah dengan dalil tetapi mendatangkan dalil yang lain, yang ataupun dalil yang lain. Ini peranan yang penting untuk faham dalam adab al-munazarah. Okey, bila as-sa'il dia datangkan dalil dia, kan, bila peringkat yang ketiga tadi, kan, dia dah mula-mula dia dah tak setuju dengan kita punya qadiyah ataupun statement, kemudian dia tak setuju dengan kita punya dalil. Bila dia tak setuju, dia minta dalil, kita bagikan bukti dalil, maka dia dijelaskan kesalahan dalil tersebut. Okey, peringkat yang ketiga, as-sa'il ini dia kemukakan dalil dia, ataupun dalil bil misal atau bil qalbi, itu kita akan tengok secara detail nanti. Okey, bila dia dikemukakan dalil dia, maka pada ketika ini as-sa'il tadi dia dah jadi mu'allil. Kan, sebab bila kita tak mampu nak jawab dia punya dalil tadi, okey, maka ketika itu peranan dia daripada sa'il kepada mu'allil. Kita pula boleh berperanan sebagai sa'il atau pihak pembangkang tadi, dia pula jadi pihak pembangkang tadi, dia jadi pihak kerajaan, pihak pencadang. Maka mu'allil tadi mengambil peranan pula sebagai sa'il. Okey, jadi itu caranya. Ataupun contoh dia bangkang kita, dia bangkang kita, nanti kita tak dapat datangkan dalil tersebut. Dalil tersebut dah memang valid, fasad, tak boleh terpakai, kita tukar dalil tadi. Maka munazarah bermula balik pada dalil yang kedua ataupun dalil yang lain. Okey. Itu nanti kita akan tengok dalam kesudahan tentang dalil. Okey, malam ni kita akan tengok tentang peranan al-mu'allil.
peranan tentang mu'allil. Okey, peranan tentang sa'il dah. Okey, peranan tentang mu'allil. Okey, wa amma wazifatul mu'allil, kalau tuan-tuan masing-masing boleh tengok kalau kat saya ni saya tengok matan yang masyruh pada muka surat 48. Okey. Wazifatul mu'allil. Okey, mu'allil ni adalah sahibu dakwah. Ada istilah yang banyak lagi, ataupun al-mudda'i, orang yang mendakwa. Okey. Apa lagi istilah dia? Mu'allil, al-mujib. Al-mujib juga termasuk dalam istilah bagi orang yang kalau kita pencadang boleh. Okey. Amma wasifatul mu'allil, amma 'inda al-munaqadah. Okey, munaqadah ni ketika mana as-sa'il dia munaqadah. Okey, peranan munaqadah al-man'u tadilah. Peranan yang pertama tadi adalah al-man'u. Kita guna istilah al-man'u. Okey. Amma 'inda al-munaqadah, dalam peringkat yang pertama tadi, kalau as-sa'il dia contoh dia kata amna'u zalika. Contoh, aku tak terima apa yang kamu kemukakan ini, maka tugas dia adalah fal isbatu muqaddimati mamnu'ati bidalil. Maka dia mesti datangkan benda yang ditegah tadi dengan dalil tersebut, dengan dalil. Sekiranya benda tersebut adalah nazari. Okey. Dalil ni adalah bila benda tersebut nazari. Okey. Okey, bidalil. Okey. Ataupun bitambih. Bitambih ni dia hanya memberi penjelasan, bukan mendatangkan dalil. Sebab apa yang dikemukakan itu adalah benda yang disebut sebagai daruriyat. Contoh kita kata al-alam mutaghayyir. Alam itu adalah berubah. Dan dalil kepada alam itu hadis. Kita ada alam hadis. Dan kenapa walimah, kenapa dia Asail tanya kenapa hadis? Kita al-alam mutaghayyir. Dan alam itu berubah-ubah. Jadi wa kullu mutaghayyir itu adalah hadis. Okay, kita kata al-alam mutaghayyir. Al-alam mutaghayyir ni uruduhu ataupun dia punya kelas dia adalah bersifat daruri. Benda yang la yahtaj ila tafkir, yang kena kita tengok. Siang berlaku, malam tukar siang malam. Kamu sebelum tiada ada, sebelum ada tiada, berlaku pertukaran tersebut. Jadi menunjukkan di situ kita hanya jelaskan bahawasanya apa yang berlaku itu adalah dapat dicapai dengan mudah, ataupun dapat dengan tanpa perlu kepada proses yang berfikir. Okey. Okey, kita dah tahu. Ini kita akan tengok peranan tentang mu'allil apabila pada peringkat al-man'u ataupun dalam peringkat al-munaqadah. Iaitu pertama, dia mesti isbatul muqaddimah mamnu'ah bidalil, itu mendatangkan dalil, ataupun tambih, ataupun ibtalus sanadi. Sekiranya al-sa'il mendatangkan man'u dia itu dengan sanad, maka tugas kita adalah membatalkan sanad tersebut, ataupun kita kata sebagai bukti yang dikemukakan. Okey, kita tengok contoh. Okey. Contoh, mu'allil kata ini adalah air najis. Maka orang yang membangkang tadi, dia kata aku amna'u, aku menghalang ataupun aku tidak setuju, aku membangkang. Maka mu'allil kata ini adalah air berubah disebabkan oleh najis. Setiap yang berubah disebabkan oleh najis, maka dia adalah najis. Maka air ini adalah najis. Okey, jadi bila dia halang, kita datangkan dalil kita. Itu maksud dia, maksud bagi perkataan isbatul muqaddimatul mamnu'ah bid dalil.
Okey, itu sekiranya benda yang kita kata tadi, benda yang dia tegah ataupun benda yang pernyataan kita yang katakan air itu najis adalah benda yang nazari, maka tugas kita adalah mendatangkan dalil. Sekiranya benda yang dia tegah tadi adalah perkara yang badi, maka kita hanyalah perlu kepada tambih saja. Dan sebab benda tersebut tidak ada dalil padanya, dia hanya tambih saja. Iaitu bertujuan apa tambih ni? Tambih ni adalah bertujuan untuk menjelaskan, menghilangkan kekusutan ataupun kerumitan perkara-perkara yang badihi al-khafi. Benda yang maksudnya ada sebahagian orang dia tak perasan benda tu, tapi benda tu adalah benda yang badihi. Contoh mutaraya tadi adalah benda yang badihi, tapi kita hanya jelaskan dia balik sahaja, bahwasanya al-mutaraya sesuatu benda yang boleh dicapai dengan panca indera. Okey, itu adalah benda-benda yang perlu kepada tambih. Okey, itu maksud tambih. Okey. Au ibtal. Okey. Au ibtal sanadihi in kana musawiyan lahu. Okey, ini kaedah yang ketiga. Apabila al-sa'il mengemukakan sanad. Ada masuk lagi ni. Okey. Okey, lepas tu ibtal sanad. Okey, peranan yang dimainkan oleh mu'allil iaitu ibtal sanad sekiranya sanad tersebut adalah bercanggah dengan qadhiyah yang dicegah tadi ataupun qadhiyah yang tidak disetujui. Okey. Okey, contoh dia. Dia kata, kita kata air ini najis. Maka as-sa'il kata, Sa'il balas kita punya statement tadi. Dia kata, aku tak setuju bagaimana dia ini menjadi najis. Contoh air, bagaimana benda ini menjadi najis. Bukan, bagaimana benda ini tidak najis. Contoh, dia buat statement yang berlainan ataupun bercanggah dengan statement yang kita kata. Kita kata air ini najis. Dia kata aku tak setuju. Aku kata air ini tidak najis. Itu adalah man'u bis sanad. Kita akan nampak lebih lah peranan sa'il dan juga peranan mu'allil. Kalau semalam kita duk main dekat peranan sa'il, kita tak tahu peranan mu'allil. Tapi malam ni bila kita datangkan contoh, kita dapat tahu peranan yang dimainkan oleh sa'il dan juga peranan yang dimainkan oleh mu'allil. Bila sa'il berperanan takat tu, maka mu'allil juga berperanan takat yang diperlukan oleh as-sa'il. Jangan melampaui ataupun melebihi daripada apa yang diperlukan oleh as-sa'il. Okey, sebagai mu'allil, maka kita kena katakan ini adalah tidak sah kerana dia tidak sah untuk air ini menjadi tidak najis kerana mak ni sudah berubah, air ni sudah berubah dengan disebabkan oleh najis. Setiap yang berubah dengan sebab najis, maka dia adalah najis. Maka air ini adalah najis. Maka sanad yang mengatakan as-sa'il yang mencegah dengan sanad tadi yang mengatakan tidak najis, maka kita datangkan dengan naqid dakwah, dakwaan yang berlawanan. Maka di sini selesailah tugas mu'allil membatalkan bangkangan as-sa'il tadi berdasarkan kepada sanad yang dikemukakan, iaitu bidalil. Okey, itu maksudnya. Okey, seterusnya sanad in kana musawiyan lahu izmana'u mujarradan ghairu mufidin au isbatu mud'ahu bidalilin akhar. Okey, bila contoh apa yang kita kemukakan tadi adalah benda yang dipertikaikan oleh macam contoh kan, kita berbangkang, orang Muslim menjadi pembangkang kepada orang Nasrani. Okey, dia kata Nabi Isa itu adalah Tuhan. Okey, maka kita sebagai sa'il, kita kata
Tak, aku mencegah benda tersebut. Dia bukan Tuhan, tetapi adalah manusia. Jadi orang Nasrani yang bertindak sebagai mu'allil, dia kata lima yakunu, dia kata Nabi Isa adalah Tuhan disebabkan dia dilahirkan tanpa ibu, maka dia adalah Tuhan. Maka kita mencegah ataupun kita tidak setuju dengan perkara tersebut. Maka kita katakan Nabi Adam juga tidak, Nabi Adam bukan Tuhan, dia juga tidak dilahirkan tanpa kepada ayah. Jadi ketika itu mu'allil dia tidak ada hujah, sebab benda yang kita kemukakan itu adalah benda yang valid dan dia terpaksa menukarkan hujah yang lain. Okey, itu maksud dia. Au isbatul mudda'ahu bidalilil akhar, ataupun kita menggunakan dalil ataupun kita mengisbatkan apa yang kita dakwa tersebut dengan dalil yang lain. Jadi bila guna dalil lain, maka bermula pula proses munazarah yang lain terhadap dalil yang baru. Sebab dalil yang dipakai tadi sudah tidak boleh dipakaikan lagi. Okey. Kalau tak faham, bagi tahu. Okey. Itu di sisi al-man'u ya. Bila peranan mu'allil ketika mana al-man'u. Okey, wa amma 'inda an-naqdi fa nafyu syahidi bil man'i au isbatu mudda'ahu bidalilin akhar. Mana tadi bidalilin akhar. Okey, ni. Okey, ibtalu wa amma. Okey, jadi tadi kita dah selesai tentang al-manu. Okey, sekarang adalah wa amma 'inda an-naqdi fa nafyu syahidi, iaitu kita menafikan syahid dia bil man'i au isbatul mudda'ahu bidalil akhar, iaitu kita mengisbatkan apa yang kita dakwa tadi dengan dalil yang lain. Okey, kita tengok apa maksud dia. Isbatu Allah saya mana dia tadi? Okey, fa nafyu syahid bil man'i. Iaitu mana dia? Sekejap. Nafyu syahid bil man'i. Okey. Tidak, tertukar dengan ni. Okey, fa nafyu. Okey, itu menafikan bukti dia itu dengan sebab bila dia naqd tadi, iaitu dia mendatangkan takhalluf. Kita punya pembangkang tadi, orang yang tidak setuju tadi, dia menjelaskan tentang dalil kita itu ada takhalluf, ada panggil apa, bawa kepada perkara yang mustahilat, contohnya bercanggah. Maka kita ketika itu adalah peranan sebagai mu'allil ketika mana an-naqdi itu kita menafikan syahid itu bil man'i. Itu kita mencegah dia punya dalil tadi. Menunjukkan kita tak setuju dengan perkara tersebut, apa yang dikemukakan. Ataupun kalau benda tersebut kita boleh, benda yang dikemukakan itu adalah benda yang betul, maka ketika itu adalah kita mendatangkan dengan dalil yang lain. Okey. Macam contoh kes orang solat kan. Orang solat nafilah. Di antara Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Ahnaf. Okey, mazhab Ahnaf mengatakan nafilah solat witir itu adalah sunat, wajib, manakala Syafi'i mengatakan sunat. Okey. Jadi bila kita kata solat witir itu adalah sunat, maka dibangkang oleh puak Ahnaf. Dia kata dia tak setuju, maka kita datangkan bukti. Kita kata setiap solat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di atas kenderaan, maka dia adalah solat sunat. Jadi dia kata tak, dia datangkan bukti yang lain. Dia kata okey, solat witir ni Rasulullah gunakan fi'il amal ketika mana menyuruh.
Okey, jadi ini dia merujuk kepada dia mempertikaikan dalil kita tadi. Ataupun dia kata dalil yang kita kemukakan tadi tidak sahih. Dia kata bukan hadis sahih yang mengatakan sunat witir itu adalah sunat. Dia kata ataupun apa, solat witir itu setiap solat yang dilaksanakan di atas kenderaan, dia kata ini bukan dalil yang sahih. Kita kata kat dia, bagaimana kita nak menafikan dia punya syahid tadi? Kita katakan hadis yang berkenaan dengan solat di atas kenderaan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi bila kita diriwayatkan oleh Bukhari, maka hadis tersebut sahih. Maka dia pun habis takat situ peranannya. Ataupun isbat mudda'ahu bidalil akhar, ataupun kita mendatangkan dalil yang lain untuk nak menguatkan apa yang kita dakwakan tersebut. Okey, habis tentang perkara tersebut. Itu peringkat yang kedua di sisi an-naqdi. Wa amma 'inda al-mu'aradah, okey, peringkat yang ketiga, apabila as-sa'il melakukan mu'aradah, dan itu dia mendatangkan dalil yang lain, maka ketika itu yang saya katakan tadi, peranan mu'allil tadi bertukar menjadi sa'il. Okey, contoh macam tu juga tadi. Okey, bila dia kata ada dalil yang menunjukkan kata solat witir ini wajib adalah fi'il amal yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menyuruh kita melaksanakan solat witir. Okey, ketika ini dia cuba nak dia masih dalam keadaan sa'il, tetapi dalam keadaan dia mendatangkan dengan dalil yang lain. Daripada peringkat yang ketiga itu adalah dia apa panggil sebagai di sisi mana tadi? Okey. Peringkat yang ketiga lah, al-mu'aradah, iaitu didatangkan dalil lain. Puak Ahnaf dia kata tak, kami ada dalil lain yang menunjukkan kata sembahyang sunat ini tidak, sembahyang witir itu tidak sunat, dia adalah wajib dengan sebab fi'il amal. Okey, bila didatangkan dalil tersebut, maka kita yang puak Syafi'i tadi, maka secara automatik kita pula memainkan peranan sebagai sa'il. Kita kata bukan semua fi'il amal yufidul wujub. Bukan semua fi'il amal itu membawa kepada faedah ataupun memberi faedah pada hukum wajib. Dia kata sebab di sana ada lagi fi'il yang lain ataupun perbuatan-perbuatan lain yang Allah Ta'ala gunakan fi'il amal tetapi membawa maksud kepada sunat. Jadi itu yang kita maksudkan tadi. Okay, itu yang peranan yang ketiga yang dimainkan oleh al-mu'allil ketika mana dalam bab mu'aradah. Okey, waktu itu dah bertukar. Mu'allil dah jadi sa'il dah jadi mu'allil balik. Dia kena cari dalil balik. Maka begitu. Sebab contoh-contoh okey, ini masa saya belajar dengan Syekh Al-Jumu'ah dulu. Okey, khilaf di kalangan para ulama. Adakah bersugi itu dengan tangan kanan atau tangan kiri? Okey, ada dua kelompok ulama mazhab mana saya tak pasti, tapi begini cara dia. Okey, bersugi. Okey, satu golongan kata bersugi mesti tangan kanan. Satu pendapat pula kata tak, bersugi sunat menggunakan tangan kiri. Okey, jadi kita tengok ini adalah nisbah satu perkara yang ada dua hukum. Okey, tangan kanan ataupun tangan kiri. Okey, jadi apa dalil puak yang mengatakan guna tangan kiri? Dia kata siwak itu termasuk dalam bab tanzif. Jadi tanzif kena guna tangan kiri. Contoh macam kita basuh berak, kita basuh kencing, basuh baul, ataupun kita korek hidung dan sebagainya, kita akan guna tangan kiri. Sebab dia merujuk kepada tanzif, penyucian. Okey, bagi pandangan ulama yang mengatakan bersugi mesti tangan kanan. Sebab apa? Apa dalil dia? Dalil dia adalah bersugi itu dia masukkan bersugi itu sebagai litazyin, tatayyub, ataupun litatayyub, untuk contoh pakai minyak atar ataupun pakai benda wangi, ataupun dalam perkara yang berhias, maka kita sunatkan. Contoh sikat rambut, kita disunatkan guna tangan kanan. Okey, jadi hujah dia adalah sebab
Sebab apa? Sebab bersugi itu bagi mereka, mereka nampak bersugi itu adalah berhias. Bersugi itu adalah termasuk dalam memakai perkara yang bersifat wangian, minyak atar dan sebagainya. Jadi mereka berpendapat bersugi itu adalah sunat menggunakan tangan kanan. Okey. Jadi sebab itu kita nampak, bila dia tak setuju, maka dia datangkan elah dah. Okey. Dia kata tak, bersugi ni rupanya penafsiran bersugi itu yang berbeza. Jadi kita tahu mahal nizak dia, kesudahan daripada perbuatan tersebut. Jadi sebab tu segala khilaf itu kita perlu mizankan, kita perlu ukurkan, kita perlu timbangkan dengan ilmu adab al-bahsi wal munazarah, supaya khilaf tersebut tidak ada kesudahan, tidak ada kesudahan daripada satu zaman kepada satu zaman sampailah hari ini, yang mana kita tengok isu capai pun jadi masalah. Sebab ada yang kata gantung capai itu, dia beranggapan bahawa kita telah menyembah capai tersebut, sedangkan gantung itu adalah bertujuan untuk menghias, bukan untuk lita'abud. Tapi mereka yang mentafsirkan kata itu ta'abud, maka dia mengkafirkan ataupun membid'ahkan perkara tersebut. Jadi sebab ilah kepada sesuatu benda itu juga menjadi punca kepada perbezaan khilaf tersebut. Jadi umat Islam ni sepatutnya bila dia mendalami, menghadapi tentang khilaf ini, sepatutnya dia dah mahir, dia dah cekap. Dia tidak tak perlu masukkan unsur-unsur emosi, tidak perlu masukkan tentang unsur-unsur politik, tidak masukkan tentang unsur-unsur mazhabi, kumpulan, firaq dan sebagainya. Kalau tidak, semua benda kita akan isukan, kita akan politikkan, kita akan mazhabkan, kita akan kumpulankan, menyebabkan kefahaman kita terhadap satu benda ataupun generasi yang akan datang jadi pening. Itu kenapa orang dulu bincang tentang ni? Apa mahal nizak ni apa? Kan tidak jelas tentang perkara tersebut. Okey. Okay, ada apa soalan? Okey, yusiru nampak kat sini, amma 'inda al-mu'aradah fa ta'arudu li dalilil mu'arrid. Maksudnya bila waktu mu'aradah itu as-sa'il mendatangkan dalil yang lain, maka ketika itu peranan mu'allil adalah mencegah ataupun membangkang dalil yang dikemukakan oleh al-mu'arrid, as-sa'il tadi. Maka di situ yusiru al-mu'allilu hina izin kas-sa'il wa bil aksi. Maka ketika itu peranan mu'allil telah menjadi as-sa'il wa bil aksi. Maka dia akan orang panggil apa? Dia akan bertukar peranan tersebut. Ini mudah saja. Sebab bila dah sa'il dia datangkan dalil yang baru, tujuannya adalah mu'aradah, tetapi dalil tersebut kita katakan sebagai kategori dalil yang baru, maka as-sa'il tadi boleh kritik tentang dalil tersebut dan memainkan peranan al-man'u wal mu'arrad wal naqdu dan juga wal mu'arrad. Begitulah sehingga habis. Ini adalah satu peristiwa. Contoh jelaskan tentang khilaf di antara adakah ini di antara ulama Syafi'i dengan Maliki ke Ahnaf, saya tak pasti. Di antara adakah aurat, adakah bersentuhan lelaki dan perempuan itu membatalkan wuduk, yang kudu wuduk. Okey, ini khilaf dia panjang. Menarik, insya-Allah Jumaat cerita sendiri. Okey, contoh Syafi'i kita ni, kita berpegang kalau menyentuh wanita itu adalah membatalkan wuduk. Maka kita berdasarkan kepada ayat aulamastumun nisa. Jadi kita menafsirkan di situ adalah persentuhan. Bagi ulama lain, mereka menafsirkan itu adalah jima'. Okey. Jadi bila bersentuhan kulit, maka adalah sebatal. Maka golongan yang tak setuju dengan puak Syafi'iyah, mereka mengatakan bahawasanya Rasulullah pernah bersentuhan kulit ketika mana Rasulullah solat. Dalam satu hadis, ketika mana Nabi solat, bila Nabi solat tersebut, kan bilik Rasulullah kan sempit. Jadi Rasulullah terpaksa, bila Rasulullah solat nak sujud, Aisyah akan angkat kaki dia. Jadi ketika mana Aisyah angkat kaki tu,
tangan anggota Rasulullah bersentuhan dengan Aisyah, tetapi Aisyah meneruskan Rasulullah meneruskan solat tersebut. Okey. Ini perbahasan menarik. Jadi hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Jadi bagaimana ulama Syafi'i nak jawab tentang hadis tersebut? Ini cara fuqaha fikir. Okey, dia kata hadis tersebut jelaskan tak adakah persentuhan Nabi dengan Aisyah tadi adalah secara mubasyarah. Mubasyarah tanpa berlapik. Kan? Direct terus. Kan? Maka bila benda tu tak ditentukan, maka biarlah khilaf tersebut. Jadi kami berpegang kepada kalau hadis tersebut tidak jelaskan perkara tersebut. Kalau hadis tersebut jelaskan, ya, berlaku persentuhan mubasyarah. Kemudian Ahnaf kata mestilah berlaku benda tersebut secara jelas, secara mubasyarah, secara direct, kulit dengan kulit. Maka Syafi'i pula jawab, dia kata tapi waktu tu waktu malam kan, waktu ketika mana Rasulullah bertahajud, bertahajud. Sebab Rasulullah dalam solat-solat yang lain dia sembahyang di masjid. Adapun ketika mana untuk bertahajud, dia solat di rumah dia. Di waktu malam, benda tersebut tak dapat dipastikan. Jadi akhir sekali khilaf tersebut tidak membawa kepada Syafi'i mengikut Ahnaf, Ahnaf mengikut Syafi'i. Iaitu masing-masing ada dalil masing-masing untuk mempertahankan hujah tersebut, dan dia termasuk dalam perkara yang zoniat yang boleh berpegang kepada dua pendapat ataupun dua pegangan. Okey. Jadi insya-Allah kita akan kemukakan contoh-contoh yang banyak supaya kita dapat faham tentang kedudukan benda tersebut. Okey. Summa in man yakunu bi sadri ta'lil qad la yakunu mudda'iyan bal yakunu naqilan anil ghairi fala yatawajjahu alaihi al-man'u bal yatlabu minhu tasihhu naqli faqat. Hadza alladhi dzakarnahu tariqul munazarah. Okey, ini isu yang lain. Okey, sekiranya contoh perkara ni in yakunu bi sadri ta'lil qad la yakunu mudda'iyan. Okey, tapi dalam bab dalam sebab contoh bila kita minta dalil, benda tersebut bukan berkaitan dengan ta'lil, kita menentangkan bukti ataupun dalil, tetapi dalam keadaan si pendakwa tadi, orang yang kita sebut sebagai al-mu'allil tadi, dia hanya bersifat mudda'i. Maka pada ketika itu benda yang dia bawa, contoh dia kata alam ini hadis, ataupun dia kata al-witru wajibah, solat witir itu adalah wajib. Tapi kita kata siapa yang kata demikian, maka di situ kita meminta pengesahan kepada maklumat yang dinakalkan tersebut. Jadi ketika itu tidak perlu kepada ta'lil, tetapi hanya menyatakan untuk kita meminta dalil, seperti mana dalam satu kaedah in kunta in kunta mudda'iyan fad-dalil. Ini maksud dia, in kunta mudda'iyan fad-dalil wa in kunta naqilan fasihah. Sekiranya kamu orang yang mendakwa, maka datangkan dalil. Sekiranya kamu orang yang menakalkan ataupun membawa khabar, maka kamu perlu sahkan. Contoh dia kata ini rawahu ataupun qala ashabu Syafi'i fi kitab kaza kaza. Okey, contoh dia kata apa-apa jenis lah. Dia kata okey, ini dikatakan Ibn Taymiyah dalam kitab ini. Jadi dakwaan tersebut tugas dia adalah meminta kepada dalil, tashih kepada dalil. Okey, jadi penting dalam perkara ini iaitu berkenaan dengan takrif. Okey, bentuk nakil ini selalunya macam definisi. Okey, macam kita contoh, kamu ambil mana definisi ni? Sebab kita tidak setuju, maka datangkan tasihkan definisi tersebut. Jadi sebab itu dalam definisi, dalam munazarah, dalam bab takrif, kalau tuan-tuan ada masa, boleh buka kitab Adabul Bahsi wal Munazarah oleh Syekh Mahyuddin Abdul Hamid. Dekat situ dijelaskan tentang ma yajri munazarah fi ta'rif. Bagaimana munazarah dalam ta'rif itu berlaku. Pertama sekali adalah berkenaan dengan tashih
iaitu mentasihkan definisi yang dikemukakan oleh lawan kita ataupun orang yang berbahas tadi. Definisi tersebut datang daripada sumber yang mana. Maka ketika itu peranan sa'il adalah minta tasheh, dan mu'allil mendatangkan bukti ataupun menjelaskan, ini aku ambil dalam kitab Imam Nawawi, yang ni qala bihi ar-Rafi'i, ini qala bihi Syarustani. Itu sudah mencapai tujuan ataupun matlamat daripada tasheh tersebut. Okey, itu maksud dia. Di sini penulis jelaskan an-naqla wa an-naqlu wa an na'ti bi kalamin li ghairika ma'a izharis isnadi ila qali, iaitu mendatangkan sesuatu kalam, suatu pendapat yang bukan pendapat dia, tetapi berserta dengan menyandarkan kepada orang yang menyebut perkara tersebut. Okey, itu dalam bab tasheh. Jadi dia juga termasuk dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah, iaitu pentasihan kepada benda yang dinakalkan. Okey. Sebenarnya bagi saya rasa bila dengan satu kes pun sudah memadai untuk kita jelaskan peranan di antara sa'il dan juga mu'allil. Okey, fala yatawajjahu, okey, terus muka surat 49. Fala yatawajjahu alaihi al-man'u. Maka di sini tidak ada peranan ataupun tidak boleh kita kemukakan al-man'u sebab dia adalah naqal. Bal yutlabu minhu, bahkan dituntut padanya itu tasihun naqli, iaitu mengesahkan khabar yang dia nakalkan tersebut. Iaitu dia sebut sumber lah. Macam sebahagian ni. Yang macam sebahagian kita dulu ada kes orang kata Tamim tu atau kata apa istilahnya, tanah Tamim tu, Bani Tamim tu adalah tanah Melayu. Jadi orang tanya dia, apa hujah dia? Dia kata bukan saya yang kata, ini Harundin yang kata. Itu antara kaedah untuk dan kita kata apa bukti dia? Ini aku mana ada bukti, tapi aku hanya menakalkan apa panggil Syekh Dr. Harudin yang kata. Itu antara kaedah yang digunakan. Tapi kaedah tu tidak tepat lah. Sebab bila kita tanya Dr. Harudin, dia tak kata pun. Dia hanya satu teori daripada berpuluh-puluh teori yang diperkatakan tentang Bani Tamim. Contoh saja sebagai kita punya untuk memberi kefahaman. Okey, habis tentang perkara tersebut. Itu maka penulis menyebut hadzal ladzi zakarnahu tariqul munasarah. Maka di sinilah aku sebut berkenaan ataupun kita menjelaskan tentang kaedah al-munazarah. Okey, habis tentang mu'allil, peranan sa'il dan juga peranan mu'allil. Jadi kalau tuan-tuan boleh faham tentang perkara tersebut, alhamdulillah. Ataupun kalau tak faham, nanti kita akan ulang balik sehingga faham apa peranan yang dimainkan oleh sa'il dan apa peranan yang dimainkan oleh mu'allil. Jadi saya dah ada buat peta minda tadi, jadual tersebut, boleh rujuk kan. Sebab benda tu dia hanya satu sahaja kan, line of argument tersebut. Okey, seterusnya. Wa amma ma'aluha fahuwa annahu la yakhlu imma an ya'jiza mu'allilu an iqamati dalil ala mudda'ahu wa yuskuta fazalika wal ifham. Okey, ma'al ini adalah merujuk kepada kesudahan. Kesudahan bagi setiap munazarah ataupun setiap perbincangan. Okey. Sama ada dia kata sekiranya al-mu'allil itu lemah untuk nak mendirikan dalil ataupun tidak boleh untuk mendirikan dalil yang dituntut oleh as-sa'il, maka dia diam. Maka di situ disebut sebagai al-ifham. Ifham ni istilah iaitu istilah al-ajzu mu'allil 'anil isbatil mudda'ah, iaitu lemahnya mu'allil untuk nak mengisbatkan apa yang didakwa, maka disebut sebagai al-ifham. Okey, ingat istilah dia, bila mu'allil tak mampu nak buktikan dengan dalil, bila diminta oleh as-sa'il, maka dipanggil sebagai al-ifham. Okey, itu kesudahan bagi apa panggil, bagi mu'allil.
Okey, kita tengok pula daripada peranan bila lemah itu datang daripada sa'il. Okey. Yang kedua, ma'al yang kedua, au ya'jiza sa'ilu 'anit ta'arudi lahu. Okey, sekiranya as-sa'il tadi lemah ataupun tidak mampu untuk membangkang, fa bi an yantahi dalilun mu'allil, yang mana berakhir kepada dalil daripada mu'allil tersebut ila muqaddimatu daruriyah. Dan contoh macam dalam akidah, kita kata setiap muqaddimah itu nazari mesti raddu ila daruriyah. Macam contoh benda-benda yang kita putuskan dalam ahkamul aqidah itu semua benda-benda daruri dan kita menggunakan muqaddimah yang daruriyah, maka benda tersebut tidak boleh ditolak oleh sesiapa pun. Okey, sekiranya kita mendatangkan orang yang mu'allil tadi mendatangkan muqaddimah daruriyah yang qabul ataupun musallamah, yang mesti boleh diterima, al-maqbulah dan juga musallamah, maka dinamakan sebagai al-ilzam. Ilzam ni kita paksa lah, tetapi maksud kita boleh tundukkan ilzamul qasmi. Tapi dalam istilah adabi munazarah, al-ilzam itu maksudnya bila keadaan al-ajzu sa'il anil man'i kalamil mu'allil, iaitu lemahnya as-sa'il dalam untuk nak membangkang dakwaan ataupun dalil mu'allil. Jadi dibawa kepada ilzam. Okey. Jadi kena ingat, apabila mu'allil yang lemah, maka dipanggil sebagai ifham. Kalau sa'il yang lemah, dipanggil sebagai al-ilzam. Fahina izin tantahi munazaratu. Maka ketika itu berakhirlah munazarah, iz la qudrata lahuma ala iqamati dalil, iqamati wazaifihima ila nihayah. Iaitu tidak ada kemampuan bagi keduanya itu untuk mendirikan hujah dan ataupun melaksanakan mereka punya tugas ataupun peranan mereka. Kan? Okey, habislah. Itu kita kata sebagai ma'al, kesudahan bagi setiap munazarah. Jadi yang jadi masalah sekarang, bila kita datangkan muqaddimah yang daruri, contoh contoh kita kata Allah itu kalau kita kata Allah, contoh golongan Wahabi kata Allah itu mengambil ataupun Allah itu berada di atas arash. Kita kata bila berada di atas arash membawa kepada tahayus. Tahayus adalah membawa kepada jismiyah ataupun tajsim Allah SWT. Dia tidak menerima benda tersebut walaupun benda itu adalah muqaddimah daruriyah. Sebab itu dalam ilmu kalam, bila sebahagian firaq ataupun sebahagian kumpulan yang menolak perkara daruriyat ini, maka sukar untuk kita nak hadapi mereka. Kalau mereka terima benda daruri senang, tapi benda yang daruri ini ditolak, jadi menyebabkan berlaku kerosakan dalam akal mereka. Jadi benda-benda badihiyat ni benda yang tidak boleh ditolak. Sebab itu dalam kaedah qiyas burhan, kita mesti sandarkan kita punya muqaddimah yang nazari itu kepada muqaddimah ataupun qiyas yang badihi, yang daruri. Dan sebab itu adalah yufidul yaqin. Sebab dalam akidah dia adalah merupakan aspek yakin. Kalau dalil tersebut bawa kepada yufidul yaqin, maka kebenaran itu ada pada perkara tersebut. Yang jadi masalah adalah golongan ini dia menolak ahkamul aqliyah, menolak daruriyatul aqliyah, menyebabkan perbahasan tersebut tidak akan berakhir. Sebab apa tidak berakhir satu perbahasan? Sebab flow tak sama. Flow tu maksudnya daruriyat itu ataupun badihiyat itu tidak sama. Jadi flow tak sama. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah? Benda yang disepakati itu tidak ada. Kalau kita bagi hujah macam ni pun, lagi dia ambil pula ayat Quran menunjukkan Allah itu berada di atas langit, berada di atas arah dan sebagainya. Bagi kita ayat Quran tersebut adalah ayat yang mutasyabihat, ayat yang perlu kepada rad ila muhkamat. Jadi bukan ayat tersebut perlu kepada takwilan ataupun tidak membawa kepada makna yang zahir bagi ayat tersebut. Okey. Itu kalau kita nak nak bincang panjang macam-macam lagi boleh masuk dalam perbahasan tersebut. Okey, jadi cukup untuk malam ni kita faham tentang peranan sa'il dan juga kita tahu tentang peranan al-mu'allil, dan yang terakhir kita tahu tentang kesudahan ma'al bagi munazarah, iaitu berakhir sama ada ifham ataupun
ilzam. Ifham ini kepada muallil sebab tak mampu datangkan dalil, ataupun tidak mampu nak menegakkan hujah dia. Adapun ilzam adalah apabila as-sa'il tidak mampu untuk nak membangkang, sama ada dia tidak mampu untuk mencari kesalahan dalam dalil kita, ataupun dalil kita itu adalah bersifat daruriyah yang tidak boleh ditolak. Sebab itu dalam kaedah penghujahan mutakalimin, mereka akan berakhir kepada qiyas burhan. Sebab qiyas burhan ini termasuk di dalam bab ad-daruriyat. Wallahu ta'ala alam untuk malam ini. Okay, ada apa-apa soalan? InsyaAllah benda ni, matan ni asas, dan kita boleh faham secara asas dahulu tentang ilmu ni, supaya nanti bila kita baca kitab-kitab yang tinggi, kita dah ada tasawur awal dan kita dapat memahami pembahasan yang lebih rumit berkenaan dengan jenis-jenis pembahagian dan setiap peranan yang dimainkan oleh as-sa'il dan juga al-mu'allim berdasarkan kepada isu-isu yang pelbagai. Jadi insyaAllah kita akan esok hari mungkin saya akan habiskan buku ini, dan kita akan datangkan dalil, ataupun esok kita akan tumpu kepada esok mungkin kita tak dapat, saya ada khusus kat luar, kita tangguh sekejap untuk esok. Saya akan kumpul semua contoh-contoh dalam ilmu akidah, ilmu fiqh, supaya kita akan lebih faham tentang peranan wazifah bagi sa'il dan juga al-mu'allim. Okay, ada soalan setakat itu malam ni? Okay. Kalau tak ada soalan, saya mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Segala yang baik itu datang daripada Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam-malam yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.